Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu atas nikmatnya yang tidak terkira sebenarnya. Nikmat kesihatan, nikmat masa, nikmat teknologi ini yang alhamdulillah lah, yang dengannya dapat kita bersua sekali lagi, dapat kita bertemu dalam majlis ilmu ini untuk kita sama-sama raih manfaat, insya-Allah. Jadi ini merupakan kuliah anjuran Masjid Kampung Siglap yang berjudul Keluarga Muslim Idaman, di mana kita akan bersama membincangkan beberapa ciri yang patut dan perlu dihiasi keluarga-keluarga yang mengaku dirinya berpegang kepada ajaran Islam. Jadi sejak beberapa minggu ni kita dah bincang beberapa isu jugalah yang mungkin ada pada beberapa keluarga. Kita bincangkan isu penggunaan teknologi di rumah, dan kita juga bincangkan tentang keganasan keluarga, domestic violence. Dan anda bolehlah tengok siaran-siaran tersebut di playlist Masjid Kampung Siglap. Jadi insya-Allah dapat kita raih manfaatnya. Kita bincangkan bukan saja isu tu, tapi bagaimana cara kita hendak menangani isu tersebut, dan beberapa ciri dan tips-tips praktikal yang boleh kita amalkan dalam hidup seharian. Baik, jadi untuk siaran kali ini, satu lagi isu yang boleh kita terus bincangkan dan kupaskan adalah tidak lain tidak bukan gaya hidup yang sibuk. Ini bukan satu perkara yang asing lah daripada memori atau ingatan kita. Ini satu perkara yang tiap orang yang mengaku dia warga negara Singapura akan kata yes, saya setuju Ustaz, kerana gaya hidup yang sibuk ini dia ada memberi kesan yang langsung terhadap keluarga-keluarga. Macam mana tu Ustaz? Kita lihatlah, apabila masing-masing ada gaya hidup yang sibuk, okey, pada kebanyakan masa kalau kita dah nampak realitinya, pasangan suami isteri, realitinya kebanyakan daripada mereka akan keluar bekerja. Mungkin pada zaman dahulu suami saja kan yang akan keluar bekerja. Namun realitinya pada hari ini, untuk menampung kos sara hidup yang tinggi di Singapura, kedua-dua pasangan terpaksa bekerja untuk menampung kos sara hidup. Itulah realitinya. Ini sebab kos sara hidup yang tinggi, dan juga apabila mereka saling bekerja, okey, si suami sibuk dengan kerjanya, si isteri sibuk dengan kerjanya, ini memberanakkan gaya hidup yang sibuk di kalangan keluarga. Ini baru antara suami isteri, belum lagi kalau kita bincangkan perihal anak-anak kepada suami isteri ni. Mungkin kalau mereka masih muda lagi, mereka masih sekolah lah kan. Kalau dah besar, anak-anak ni akan ada kerja mereka juga sendiri. So pokoknya mereka pun busy juga mengamalkan gaya hidup yang sibuk. Kalau tak sibuk dengan sekolah, sibuk dengan kerja juga. Belum lagi ayah ibu kepada pasangan suami isteri tu, mungkin kebanyakan yang dah berumur akan duduk di rumah rehat lah,
Tapi ada yang terpaksa keluar cari duit poket juga, kan? Kerja sebagai security sebagai contoh, kerja sebagai part time, menjaga safe entry safe exit ambassador sebagai contoh. Kerja-kerja begini, maksudnya pokoknya apa? Pokoknya hidup di Singapura ni, di Singapura, kita kebanyakan daripada kita mengamalkan gaya hidup yang sibuk. Ini satu isu yang kalau kita tak tangani betul-betul, ia akan menjejaskan hubungan kekeluargaan sesama kita. Jadi pada akhir kuliah ini, siaran ini, kita akan bincangkan bersama tips praktikal lah, bagaimana kita boleh tangani isu gaya hidup yang sibuk ini. Tapi sebelum tu, okey, kita bincangkan apa kata agama, atau lebih spesifik lagi, baginda Nabi Muhammad SAW ada tunjukkan kepada kita tak beberapa tips yang boleh kita amalkan dalam hidup seharian kita. Okey, jadi beberapa hadis yang boleh kita kongsikan bersama. Hadis yang pertama daripada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah bintu Abu Bakar, anak kepada sahabat baik Nabi Muhammad SAW, dan juga merupakan salah satu isteri baginda Nabi Muhammad SAW yang banyak berdamping junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kerana kalau kita mengikut jumlah hadis yang diriwayatkan oleh isteri-isteri baginda, Aisyah bintu Abu Bakar inilah yang paling banyak. Jadi di antara hadis-hadis yang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan adalah, katanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'd nisa'ih thumma kharaja ila as-salah. Maaf. Dia membawa erti bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'd nisa'ih. Rasulullah SAW mengamalkan poligami, kan ada banyak isteri. Jadi sebelum dia bergegas keluar rumah untuk mengamalkan solat jemaah di masjid, dia akan cium beberapa isteri ni yang ada di dalam rumah. Thumma kharaja ila salat, baru dia keluar rumah pergi ke solat berjemaah. Ini menunjukkan apa? Apa maksud ni, Ustaz? Dia cium isteri dia sebelum pergi solat Jumaat. Maknanya kita pun kena cium lah. Okey, yes. Itu satu sunnah lah untuk kita cium isteri kita sebelum kita keluar untuk settlekan urusan kita lah. Tapi apa pengajaran atau apa hikmah di sebalik amalan baginda Nabi Muhammad SAW ini? Ini untuk menunjukkan bahawa sebelum dia keluar rumah, sebelum baginda keluar rumah, perkara yang dia ingat, yang segar dalam ingatannya adalah isteri-isterinya. Itulah perkara yang terakhir yang dia buat. Dia cium isterinya dahulu. Jadi bagaimana perkara ini link dengan topik yang kita bincangkan? Maksudnya Rasulullah SAW dia amat menitik beratkan hubungan kekeluargaan di sini, di mana dia bila ada masa, bila ada peluang, dia akan mengambil peluang tersebut untuk mengingatkan isteri-isterinya bahawa mereka segar dalam ingatannya. Seperti mana kata orang Inggeris, it is the little things, perkara-perkara yang kecil inilah yang akan menyemarakkan kemesraan sesama anggota keluarga. Ya, baik. Itu satu hadis daripada Sayyidatina Aisyah. Lagi satu hadis yang boleh kita raih manfaat daripadanya adalah hadis daripada Safiyah binti Huyai, salah satu isteri Nabi juga, Safiyah binti Huyai, di mana dia ceritakan bahawa pernah satu ketika
Okey, Safiyah binti Huyai ini dia nak keluar. Keluar untuk lunaskan beberapa urusan lah. Jadi kebetulan Nabi SAW ada di rumah. Jadi Nabi SAW pun kata kepada Safiyah binti Huyai, yang bermaksud, okay, janganlah kamu tergesa-gesa, janganlah kamu terburu-buru nak keluar rumah, okay, hingga aku mengiringi kamu ke pintu. Nah, Rasulullah SAW dia tak benarkan isteri dia keluar rumah selagi dia tak teman isteri dia keluar rumah dan dia lihat isteri dia keluar rumah tersebut. Ini menunjukkan bahawa dia rasa sayang kalau isterinya tak ada di sampingnya. Kalau boleh nak tiap masa dia nak bermanja dengan isterinya. Kalau boleh tiap masa dia nak bersama isterinya. Jadi ini kedua-dua hadis ni, kalau kita nak simpulkan apakah poin yang nak disampaikan di sini adalah perkara-perkara yang remeh, yang mungkin pada kita, alah tak payahlah kita titik beratkan. Perkara-perkara inilah, okay, it is these little things yang perlu kita titik beratkan agar kita semarakkan kemesraan sesama anggota keluarga kita. Okey. Jadi kita link balik dengan isu yang kita bincangkan, iaitu gaya hidup yang serba sibuk inilah. Kita sedarlah realitinya memang masing-masing sibuk dengan hal masing-masing. Okey, tetapi perlulah dalam kesibukan kita meluangkan masa untuk kita bersamalah, okay, bersama isteri kita, bersama anak-anak kita, bersama ibu ayah kita, bersama mertua kita dan sebagainya. Meskipun sibuk, kita harus luangkan masa bersama mereka. Baik, macam mana tu? Beberapa tips praktikal yang boleh kita kongsikan bersama adalah, okay, dalam tempoh hari, pada hari tersebut, okay, carilah masa yang sesuai untuk duduk bersama dan berbual tentang apa yang berlaku pada hari itu. Mungkin sebagai contoh, ada yang akan bincangkan di meja makan lah. Di meja makan, sambil makan, berbual lah, tanya-tanya, macam mana hari kamu, okey? Apa buat kat kerja, macam mana sekolah, ada apa-apa yang terjadi, dan sebagainya. Kirakan ada catch up session di situ sambil makan. Ada yang mungkin tak sempat nak makan bersama, sempat macam duduk di sofa untuk relax pada sebelum semua masuk tidur. Itu pun satu tip yang baik lah. Okay, yang penting kita usahakan tiap hari luangkan masa bersama untuk catch up, untuk kita tanya khabar, tanya macam mana hari masing-masing dan sebagainya. Okey, jadi itu akan secara tidak langsung luangkan masa. So bila kita luangkan masa, itulah yang akan memberi impak yang signifikan, meskipun kita hidup dengan hal kita masing-masing. Okey, itu kalau kita bincangkan urusan harian. Dan juga kalau boleh kita luangkan sedikit masa tiap minggu atau tiap bulan, untuklah kita buat plan keluar rumah. Sebagai contoh, kita pergi ke kedai makan di situ, atau kita pergi bersiar-siar di mall ke, di park ke. Singapura ni banyak tempat sebenarnya untuk kita melancong, tak payah nak pergi luar negeri. Kadang kalau kita berada di Tampines pun, kita duduk di East, pada kita kalau kita pergi daerah North atau West pun terasa macam di negeri lain, ya. Jadi macam-macam tempat yang kita boleh explore di Singapura. Jadi ambillah peluang ini. Okay, tiap minggu atau tiap 2 minggu atau tiap bulan, kita luangkan sedikit masa untuk keluar secara kolektif bersama
keluarga. Agar ini dapat eratkan lagi lah hubungan kekeluargaan sesama kita. Meskipun gaya hidup kita serba sibuk. Lagi satu tip juga adalah untuk amalkan amalan ziarah menziarahi lah. Jangan kita tunggu raya baru aku nak ziarah, aku punya mertua raya baru aku nak ziarah site sebelah ayah aku, site sebelah mak aku. Janganlah tunggu raya. Yes, itu satu perkara yang bagus, ziarah menziarahi time raya. Tapi kita jangan time raya baru kita buat. Kita amalkan tiap bulan, kita eratkan lagi hubungan kekeluargaan. Ada juga pepatah bahasa Arab yang berkata zur ribban tasdadu hubban, iaitu ziarahlah saudara mara kamu ribban, secara occasionally, secara jarang-jarang, atau kadang-kadang. Jangan selalulah. Kalau selalu nanti jemuh, jelak. Apabila kita ziarah secara kadang-kadang, ini akan menimbulkan rasa rindulah di situ. Bila rindu, nanti terobat tu lebih. Tu pasal zuriban tasdadu hubban, akan bertambah cinta dan kasih sayang di situ. Jadi pokoknya kita luangkanlah sedikit masa tiap minggu, tiap 2 minggu, tiap bulan untuk kita amalkan perkara ini. Keluar secara kolektif ke beberapa tempat yang kita suka, mungkin park ke, mungkin mall ke, shopping ke, makan ke dan sebagainya. Ziarah sesama saudara mara, anggota keluarga kita. Dengan ini, meskipun kita ada isu yang menghambat kita, iaitu gaya hidup yang sibuk, dapatlah kita luangkan at least sedikit masa untuk keluarga kita. Dan bila ini berlaku, dapatlah kita menjadi keluarga Muslim idaman. Dan juga kalau kita buat dengan niat nak mencontohi sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, dapat juga pahala sunnah. Jadi niat tu penting. Jadi kita tanamkan niat, kita nak rapat silaturahim antara keluarga, kita nak hidupkan sunnah baginda dalam rutin seharian kita. InsyaAllah hubungan kekeluargaan kita akan kekal mesra dan penuh dengan sakinah dan mawaddah. Baik, kita cukup dengan itu untuk siaran ini. Terima kasih para jemaah kerana ikuti siaran ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga ia bermanfaat. Dan kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.